Baiklah, sebelum kita mulakan video ini, contents, okay, saya nak anda pausekan dulu dan baca dan betul faham disclaimer untuk MTech Analytics ya. So ini sangat penting untuk anda faham tujuan MTech Analytics membuat video ini dan apakah larangan-larangan dan etika yang perlu dipatuhi ya. Okey, semoga anda faham, dan jika anda faham dan acknowledge disclaimer daripada MTech Analytics, anda boleh teruskan video ini. Sekian. Okey, baiklah, dalam video kali ini saya ingin menerangkan berkenaan dengan candlestick chart, candlestick chart. Okey, candlestick chart ni saya nak terangkan perbezaan antara time frame 1 minit dengan time frame 5 minit di dalam trading futures. Seperti yang ramai tahu ya, trading futures adalah market yang di mana pergerakannya adalah sangat bukan nak kata technically laju. Laju tu ramai orang kata laju, tapi laju daripada segi apa? Okey, laju daripada segi pembentukan candlestick tu. Okey, dia setiap candlestick di dalam futures market ni, okey, dia punya kerana liquidity dia tinggi, volume dia sentiasa ada, so the candlestick ada pergerakan yang signifikan. Okey, bila kita panggil candlestick ada pergerakan signifikan, tak kisahlah di dalam 1 minit, 2 minit, 3 minit, kita boleh nampak pergerakan price action yang jelas. Okey, tapi dalam masa yang sama ada jugalah ketika waktunya pergerakannya sideways dan tiada candlestick yang body, maksudnya dia open and close sama, ataupun kita panggil doji, indecision market movement, atau market movement yang tidak jelas arahnya. Okey, boleh berlaku, tetapi kebanyakannya, majority of the candle mempunyai body. Bila kita panggil mempunyai body, bermaksud ada jarak di antara open dan close price. Itu yang dinamakan body. Body adalah perbezaan harga antara open dan close. So sekiranya dalam pergerakan candle daripada satu candle kepada satu candle yang seterusnya terdapatnya body, so bermaksud kita terdapat volatility, terdapat pertukaran volume, terdapat pertukaran kontrak antara seller dan buyers, ataupun ada open contract, ada close contract, ada open position, close position. So selagi banyak body pembentukan dalam daripada candle ke candle, kita tahu terdapatnya active participation ataupun active movement. Okey, sama ada active movement tu dengan low momentum, active movement tu dengan high momentum, dia tetap bergerak. Okey, dan pergerakannya sebab itulah liquidity dipanggil tinggi. Berbanding dengan 1 minit saham, 1 minit candlestick punya chart dalam saham. Untuk high liquidity, high volume stock market ataupun satu-satu stok tu, contohnya Top Glove dan apa-apa sajalah yang high volume, kita nampak dalam 1 minit, 5 minit kita nampak pergerakan yang jelas. Tapi untuk saham yang very low liquidity, very low transaction volume, kita nampak sometimes candlestick dia tak bergerak ataupun dia gerak pada julat yang tertentu yang lama sama saja. Dan kadang-kadang hanya open and close saja. Lepas tu dia jump around, right? Dia jump up and down, macam tak ada arah tujuan. Sebab apa? Liquidity dia low, low participation. So berbalik kepada chart futures ni, ya, seperti anda tahu, dia high liquidity. So bila high liquidity, dia ada pergerakan. So sebab itulah kita boleh trade di dalam 1 minit ataupun 5 minit. So saya personally, saya anggap 1 minit dan 5 minit tetap sama daripada segi kelajuan. Okey, ada orang kata TMF ni laju 15 minit mungkin slow, 1 jam slow. Itulah saya tanya, saya ulang sekali lagi, apakah itu kelaju? Alright. So laju daripada segi pergerakan candle tu cepat. Dalam 5 minit je dah ada 5 candle. Ataupun dalam itu dalam 1 minit punya chart lah. Kalau dalam 5 minit punya chart, 10 minit sudah ada 2 candle. Tapi anda kena tengok total trading hours dalam futures. Contohnya kita ambil FCPO. Pagi buka 10.30 sampai 12.30. Okey, 10.30 sampai 12.30 dia punya open price. Dia punya open session untuk pagi. So kalau itu lebih kurang 2 jam ya. So kalau 2 jam bermaksud 120 minit. Kita bahagi 5 minit, kita dapat 24 candle. 5 minit dalam sesi pagi. Okey, saya test daripada 10.30 sampai 12.30 kita ada 2 jam.
2 jam bermaksud 120 minit, betul tak? 120 minit untuk candle 5 minit, candle 5 minit punya chart, kita bahagikan dengan 5. So kita ada 24 batang candle di dalam time frame 5 minit. So 24 tu pada saya sangat sikit 24. Kalau saya nak buat chart pattern dalam 24 untuk sesi pagi, kita pakai intraday charting, intraday charting, 24 candle tak banyak info. Tak banyak price action yang jelas. Okey, itu pada pengamatan saya. Tapi kalau kita tambah sesi petang, of course sesi petang pula daripada 2.30 sampai pukul 6. So kita ada berapa minit? Kita ada lebih kurang 2.30 sampai 3.30, 3.30 sampai 4.30, 4.30 sampai 5.30, 3 jam setengah lah. 3 jam setengah. 3 jam setengah bermaksud 6 dan 3, 180 tambah 30 minit lagi. Okay, kita ada 210. Kita bagi 5. So lebih kurang 42 candle 5 minit untuk sesi petang. Tambah 24 pagi tadi, kita dapat lebih kurang 66 batang candle dalam time frame 5 minit. Okay. So kalau anda tak dapat bayangkan apa yang saya cakap ni, so kita tengok chart ya. So dalam chart ni kita ada chart 5 minit ya, chart 5 minit FCPO. Alright, dalam 5 minit. So ni adalah satu hari ya, satu hari punya trade. Yang ni daripada trade hari 29 hari bulan Oktober 2021. Okay, so kita calculate berapa bilangan candle yang ada ya. Kita gunakan function, kita gunakan tool price range. Okay. Daripada sini kita ambil 29 hari bulan 10.30 pagi punya candle 5 minit ya, dalam time frame 5 minit. Okay. Sorry, ini price ni kita kena ambil date range. Okay. So kita tarik sini sampai sini. Alright. So tadi saya cakap tadi ada 66 candle kan. Inilah 66 candle dalam satu hari time frame 5 minit. Ada tulis 60-65 bar lah. 60-65 bar. Okay, candlestick ni dia ada bawah 1-2 bar berbezaan. Saya pun tak tahu kenapa, tapi dia antara 65, 60, 66. Mewakili satu hari trading day untuk dalam market FCPO time frame 5 minit. So kita boleh nampak trend yang jelas setelah 66 candle ini terbentuk. Ya. Kalau anda tengok daripada pagi, saya ada indikator untuk tunjukkan pembukaan pagi ya. Contohnya AM gaps alert. AM gaps alert ni dia akan tandakan candle opening session pada 29 dan 29 pada 2.30 petang dia ada tanda. So ni session pagi. Ni yang anda nampak ni adalah session pagi. AM morning lah, morning session. Yang sini dipanggil PM session lah, session tengah hari dan petang. So pagi ni kita ada berapa candle? Daripada sini sampai pukul 12.30 kita ada 23 candle. Okay, ada 23 candle ataupun 24 tu cakap tadi. Di kadang 23, kadang 24. Saya tulis lah sini 23 candle. So daripada sini pula, daripada 2.30 punya candle sampai pukul 5.30 punya candle, pukul 6 punya candle, kita ada 41 ataupun 42. Okay, 42 candle. So total ni berapa? 65 candle lah. Nampaknya tu 65 candle. So ni dalam 5 minit. So dalam 5 minit ada banyak ni candle. Kalau dalam 1 minit berapa pula? So dalam 1 minit kita akan pecahkan lagi lah. So dalam 1 minit akan lagi banyak candlestick daripada time frame 5 minit. Alright. So kita tengok di 1 minit pula. 1 minit kita akan dapat lebih kurang sekejap ya, 1 minit. Ni dalam 5 minit ya. So sekarang saya nak tunjuk 5 minit, 1 minit pula. Kaedah yang sama, 1 minit. Dan kita kira berapa jumlah candle daripada 10.30 pagi sampai pukul 6 petang. So kita ada 329 bar untuk jangka masa yang sama ya. Kalau anda tengok ya, saya tulis sini 65 bar di dalam 5 minit untuk satu hari punya trading. Dan dalam ni untuk 5 minit, dalam 1 minit ada 328 bar. Bermaksud pergerakan market structure atau jelas market structure dinampak dalam 1 minit time frame. Sebab jumlah candle yang lebih banyak, jumlah pergerakan swing yang lebih banyak menyebabkan kita boleh nampak pergerakan arah tujuan yang jelas. Tetapi selepas berapa lama, selepas katalah habis satu hari, trend yang jelas dalam 5 minit jadi jelas lah. Sebab apa? Candle dia dah nampak banyak 66. Tetapi daripada segi pagi tu kalau kita trade je, kita akan nampak pergerakan lebih jelas daripada 1 minit berbanding dengan 5 minit. Okey, contohnya dalam 1 minit pergerakan sideways kita dah detect dapat dulu. Kita boleh detect pergerakan sideways di dalam 1 minit berbanding dengan 5 minit dulu. Sebab tu kalau anda pakai gap alerts, AMTech Analytics yang dapat alert dalam pro channel ya, pro user channel dapat automatic gap alert. Anda akan dapat bukan gap alert, consolidation alert.
consolidation alert ataupun pembentukan consolidation. Tadi saya cakap pembentukan gap kan? Minta maaf, itu salah. Pembentukan consolidation lebih cepat dikesan dalam time frame 1 minit berbanding consolidation dalam 5 minit. Okey, 5 minit dalam time frame 1 minit consolidation dah terbentuk dulu, baru dalam 5 minit terbentuk. So kita boleh dapat pergerakan informasi tentang pergerakan candlestick lebih cepat daripada 5 minit. 1 minit bagi info lebih cepat dan banyak daripada 5 minit. And then itu daripada segi market structure. Daripada segi kelajuan tadi pula, pada saya tiada satu pun parameter yang menakrifkan kelajuan chart di dalam antara 1 minit ke 5 minit. So kalau anda pakai kata 1 minit tak boleh lah, laju sangat lah, itu definisi pada saya agak menyimpang sedikit lah. Sebab kelajuan diukur daripada segi apa? Okay. Mungkin kelajuan menentukan ialah kenapa orang panggil 1 minit cepat adalah pergerakan pembentukan chart tu laju sebab dia boleh nampak banyak candle bentuk dalam masa yang singkat, dan dia untuk buat entry mengambil masa. So jika seseorang itu membuat technical analysis yang slow, dia lambat, dia nak tengok curve sana, nak tengok situ, nak baca price action, jika dia buat dalam masa time frame 5 minit, dia dapat timing yang cantik. Maksudnya dia boleh complete analysis tu dalam masa let's say 10 minit, dia dah nampak boleh analysis dalam 5 minit punya time frame. Tapi kalau dia gunakan kaedah TA yang sama, dalam time frame 1 minute, dia tengah buat analisis, market 1 minute dah bergerak banyak, dah ada berapa swing dah terbentuk ketika dia membuat analisis. Pada saya, itulah mungkin takrifan kenapa orang kata time frame 1 minute ni laju. Sebab apa? Dia tak match dengan dia punya analisis, human analysis punya speed. Tapi bila kita pakai algo dah buat analisis untuk kita, betul tak? Algo dia dah cari entry signal untuk kita. So kita dah cut kita dah cut short kita punya time untuk analisis. Sebab tu saya fikir bila saya tengok 5 minit dan 5 minit ni, sebab kita dah tak perlu buat analisis entry, sebab algo dah carikan entry. Kita boleh trade one time frame 1 minute sama dengan time frame 5 minit. Sebab apa? Kita tak perlu cari entry point. Kita hanya fokus kepada market structure yang jelas terbentuk di dalam 1 minute dan compare dengan 5 minit. Saya bukan nak cakap kita kena semua kepada 1 minit. Tak, saya nak cakap ini kelebihan yang saya nampak dalam 1 minit. Dan 5 minit ada juga kelebihan dia, iaitu kita tidak mudah respon kepada small fluctuation. Okay. Tapi kalau kita boleh trade dalam 1 minute, fluctuation di dalam 5 minit tu kita boleh trade actually. Lepas ni saya akan tunjuk mekanisme pembentukan candle daripada 1 minit, macam mana dia boleh manifest kepada pembentukan candle di dalam 5 minit. Anda kena faham, untuk faham time frame 5 minit, anda kena faham time frame 1 minit. Anda tak boleh abaikan 1 minit. Kalau anda trade, katalah saham pun, kalau anda trade daily, anda kena faham lower market structure macam mana. Sebab daily chart alone anda tidak boleh faham. Setiap chart tu, lower time frame akan menakrifkan a more detailed information. Okay, so kita akan sambung, kita akan tengok bagaimana pembentukan candle dalam 1 minit yang akan mempengaruhi pembentukan candle dalam 5 minit. Ini sangat penting. Okay, baiklah, kita akan sambung. Saya nak terangkan bagaimana candlestick di dalam 1 minit time frame, ya. So candlestick dalam 1 minit time frame ni, pembentukan dia sama je cara dalam mana-mana time frame. So kalau anda baru, anda adalah trader baru, anda newbie, tak faham apa itu candlestick, anda boleh check dalam internet ataupun boleh tengok video saya dalam channel, ya. Dalam channel saya ada video bahagian playlist. Anda boleh cari playlist yang bertajuk technical analysis, ya. Anda dalam playlist ni anda boleh tengok playlist technical analysis. Okay, sekejap saya akan tunjukkan video. Alright, sekejap ya. Dia ada tajuk chart construction. Okay, chart construction. So episod 2 ni, kalau anda tengok, ya, saya ceritakan bagaimana pembentukan, the anatomy of candlestick. Okay, itu ada jelas saya terangkan bagaimana pembentukan candlestick. Okay, open, close, high and low. Alright, so kita tak ambil masa untuk explain sebab kita dah ada video. So kita fokus benda yang kita tak cover lagi, iaitu perbezaan time frame 1 minute dan 5 minute. Okay, so di dalam time frame 1 minute, bagaimana candlestick terbentuk? Okay, dalam 1 minit bermaksud setiap candle ni daripada kosong hingga 1 minit, pada saat kosong hingga saat ke 60 saat,
candle tu akan terbentuk, yang mana dia akan membuat pergerakan antara open dan close. Right? So kalau open open dekat sini bermaksud kalau candle hijau, kita ada open di mana? Opennya di bahagian bawah lah daripada close, dia lebih kecil daripada close. So kalau saya letak kat sini C okay, saya kecilkan sikit dia punya ni C. Alright. So kalau anda nampak tanda C dekat situ, okay, kecil sangat ni. Alright, saya besarkan sikit, 20 lah. Okay, C, ya. Yeah. Okay, C tu open open untuk candle hijau, bullish. So kalau O, sorry, silap O pula open. Close lah. Sini open open kat bawah. So kat atas ni mestilah close, betul tak? So close. Itu untuk bullish candle lah, open close. Kalau untuk bearish candle, bawah ni dia open kat atas dia open dekat atas. Alright, dan maka lepas tu dia akan close di bawah lah, betul tak? Sebab harga dia menurun kan, lepas tu dipanggil bearish candle. Okay, yang kat atas ni kita panggil high lah. So high ni senang, high ni dia tetap sama je mana-mana candle, sama juga dengan low. Low ni sama je mana-mana candle dia, sebab dia menunjukkan highest price of that candle session dan lowest price for that candle session. So ni kita tukar warna hijau. Okay, no high untuk ni. Ini very basic kena faham. Sebab dalam in fact kalau kita buat algorithm pun, inilah dia punya core data Inilah OHLC kita panggil. Open, high, low and close punya data. Betul tak? Alright, itu adalah pembentukan dia. Okay, so dengan menggunakan pergerakan open dan close high inilah terbentuklah itu candlestick. Okay, so anda dah tahu dah dia punya tanda-tanda ni dia punya auger. So saya nak padam semula sebab saya nak gunakan candlestick tu. Okay, so dalam masa 1 minit saya cakap tadi candle terbentuk, betul tak? Candle 1 minit. So kita ambil satu bentuk-bentuk, ini adalah bentuk-bentuk common candle yang anda akan nampak dalam chart. So katakanlah ini lebih kurang macam hammer, right? Dia akan terbentuk katakanlah pada satu harga. Alright, kemudian dia bentuk satu lagi, dia akan bentuklah candle seterusnya. Okay, dia akan bentuk. So dia buat pergerakan begini, betul tak? So kemudian datanglah lagi satu bentuk candle yang lain. Alright, okay. Lepas tu dia bergeraklah sampai dekat sini kemudian lepas tu tiba-tiba betul dapat bearish pula lah. Okay, katalah market tu bearish, dia dah start ada retracement, muncul pula market yang orang kata apa, dia dah contohnya ada temporary rejection. Okay, lepas tu dia start dah jatuh sedikit lah, dia start jatuh sedikit. Lepas tu katalah dia buat retracement, sambung buat retracement, dapatlah bentuk macam ni. And then kemudian ada rejection pula, dia tak nak jatuh harga kan, tak nak jatuh harga. Okay, dan dia keluar pula hammer, bullish hammer, contohnya lah kat sini untuk menunjukkan ada rejection. Lepas tu keluar lagi Marubozu. Okay, dan seterusnya keluar lagi candle, dan dia menyambung pergerakan bullish tadi lah. Dan dia buat higher high, higher low ke. Alright, so ni saya tak banyak candle ni, saya campur-campur je lah Okay, ini semua pergerakan harga, betul tak? Inilah pergerakan harga dalam 1 minit. Sebab apa? 1 minit, setiap 1 minit candle tu bergerak complete 1 minute. So kalau kita nampak pergerakan market yang macam ni adalah dia buat swing up, lepas tu retracement, lepas tu swing up, lepas tu retracement. So dia terbentuk, dia membentuk pergerakan, dia membentukkan satu structure higher high, higher low, betul tak? Contohnya yang ni low, ni higher low, right? Yang ni high, higher high, right? Sama juga kalau downtrend ke kan. Alright, so bila kita dah faham ni 1 minit ni macam ni, kita nak tengok macam mana 5 minit pula. 5 minit pun sama juga. 5 minit dia akan buat satu candle ni 5 minit masa dia untuk terbentuk, dan dia 5 minit. So macam mana transition pertukaran daripada 1 minit ke 5 minit punya candle. Okay, itu yang kita nak tahu. Alright, kalau anda tak tahulah, kalau anda dah tahu tak apa. Okay, tak ada masalah untuk orang yang dah tahu. Yang masalahnya untuk orang yang tak tahu. Okay, oh maaf. So kita ambil, kita kena buang yang ni. Alright, kita delete. Alright, so bila market ni tadi, contohnya macam mana saya nak terangkan macam mana pembentukan 5 minit candle tadi daripada 1 minit. So bila kita dah faham 1 minit terbentuk macam mana, kemudian selepas 5 minit berlaku, contohnya Ctrl Z. Sekejap.
So jangka masa daripada candle yang ni sehingga candle kelima, alright, daripada masa ni, alright, mengambil masa 1, 2, 3, 4, 5 minit. Alright, 5 minit. So ni 5 minit time dia, iaitu sama dengan 5 kali 1 minit punya CS. Betul tak? Okey, ini 5 minit punya tempoh masa. Kemudian daripada yang seterusnya pula akan ada lagi. Daripada sini ada 5 minit yang seterusnya lah. Right. Ini saya tak scale It's not to scale, okay? Kalau ni ambil 5, sorry, untuk balik ni, okay. Okay. Ni ada 4 kan? 1, 3, 4, okay, saya ambil lagi 1 lah. Saya nak ambil lagi 1 yang ni untuk menunjukkan ada 10 minit lah pergerakan Okay, katalah kat atas ni dia dah maksimum. Alright. So daripada sini sampai ke sini, saya pastikan balik semula. Okay, so daripada sini ni kena faham, saya kena detail ni. So sorry mengambil masa sebab ni kena penting kena faham. Ini sama juga 5 minit darab 5 minit time frame. So kan dah tempoh masa 5 minit sama juga dengan 5 batang candle darab 1 minitnya time frame. So kita dapatlah 5 minit. So maksudnya apa nak cakapkan di sini adalah ini adalah candlestick 1 minit dalam tempoh masa 5 minit. Ini adalah candlestick 1 minit dalam tempoh masa 5 minit. Okay? Alright. So dua ni, jumlah kedua-dua ni akan menjadi apa? 10 minit. Betul tak? Sebab apa? Kalau kita convert ni kepada ni dalam 1 minit TF 1M 1M TF. Okey, TF 1M. Nah, dalam TF 5 minit adalah kombinasi candlestick yang 5 minit ini, yang ni yang batch-nya yang kita panggil nombor 1 ni, adalah candlestick yang terjadi di sini daripada ruang yang 5 minit pertama ni tadi dia jadi candlestick yang kat sini, dan candlestick 5 minit yang berikutnya akan jadi candlestick yang kedua. So dalam 5 minit kita dapat 2 candle. Dalam 1 minit kita dapat 10 candle. Okey? Tapi adalah macam mana pembentukan gabungan pembentukan candle ni ikut chart masing. Kadang-kadang broker dia ada sedikit tuning kadang-kadang trading view, meta trader ke, dia ada sedikit pembentukan candle lain. Sebab apa? Dia punya time server, dia punya data information dia lain. That's why dia slightly different pembentukan candlenya. Tapi kita balik kepada asas. Tapi teori asasnya tetap sama, iaitu bagaimana 5 candle 1 minit boleh membentuk 1 minit. Saya ulang balik. Bagaimana 5 batang candle 1 minit boleh membentuk 1 batang candle 5 minit. Okey, itu saya nak tunjukkan. Alright. So saya akan deletekan balik ini semua. Okay. So saya nak cerita bagaimana 5 batang 1 minit candle boleh translate into 1 batang 5 minit candle. Okay, sama juga. Saya akan ambil pembentukan satu candle, saya ambil 5 batang saya buat satu ini dalam 1 minit, lepas tu saya buat satu lagi candle. Saya nak buat 5 batang candle untuk menunjukkan pergerakan dalam 1 minit. Okay. Okay, ini adalah pergerakan kenapa dia hilang ya? Sorry. Ini adalah pergerakan selama 5 minit dalam masa dalam masa 5 minit untuk candle 1 minit. Okay, so apa yang kita nampak kat sini? Kita nampak candle pertama punya open price kat mana? Open price dia kat mana? Kat bawah, betul tak? Open kat situ. Alright? Ini candle pertama punya open ya. Dan candle pertama dalam banyak-banyak candle ni, yang mana price paling tinggi? Iaitu pada candle terakhir. Candle terakhir ni membuat pergerakan price yang paling tinggi, highest high. So kita tandakan kat situ dia punya highest high. Dalam masa 5 minit ni, antara 5 batang candle 1 minit ni, yang apakah harga paling tinggi? Iaitu H dekat sini. Alright, nampak tak kat H kat sini? Okay. Dan yang paling low dalam antara 5 candle ni dalam 1 minit, yang mana paling low harga dia? So yang ni. So kita tandakan dia punya harga dia kat sini low ya, L. Low.
Dan candle terakhir punya close price kat mana? Candle dia punya close price dekat sini lah. Atas ni, close. Sebab dia bullish candle, so dia punya close kat atas. Okay. So, dengan menggunakan informasi ni, alright, kita boleh construct candlestick 5 minit. 5 minit punya candle. Ni dalam satu time frame 1 minit ya. Ini TF 1 minit. Okay. Right. Sekarang ni saya nak convert dia kepada time frame 5 minit. TF 5 minit. Okay. So, dengan menggunakan open price pada candle pertama, close price pada candle terakhir, iaitu candle kelima, dan highest price dan lowest price, kita boleh buat satu candle baru yang merangkumi pergerakan 5 candle 1 minit ini. Ya? Yeah? Alright. So, kita buat garisan, satu garisan yang buat garisan. So, kita ambil garisan ni halus sedikit. Kita tandakan garisan open ni sampai kat sini. Alright. Lepas tu tandakan garisan L ni low kat sini. Dan close ni open kat bawah, close kat atas dia. Kat sini. Dan high kat atas ni kita ambil sambungkan. Okay. So, kita ada satu dah candle. Ni adalah tanda H, ya. Kalau kita buat balik kat sini, H, close, open, low. Alright, so kita buat body. So sekarang ni kita tengok high kat atas, of course, the highest high. L kat bawah, the lowest low. Cuba tengok C dengan O. C dengan O sekarang, C lebih tinggi daripada O kan? So, C, close price, lebih tinggi daripada open price. So, apa maksudnya tu? So, dia bermaksud bullish candle. Sebab apa? Closing dia lebih tinggi daripada opening. So, candle dia jadi warna hijau. Right? So, kita ambil candle warna hijau. Kita buat candle warna hijau. Merangkumi daripada body. Body mesti daripada open dengan close. Sorry. Kita ambil daripada open. Okay. Kita matikan dia. Kita stop dia dekat close. Inilah define the body. Okay, inilah akan menakrifkan body candle untuk 5 minit. Yang terdiri daripada gabungan candle di dalam 1 minit. Dan dia punya wicks pula. Dia punya shadow adalah jarak antara range. Range adalah daripada high low. Daripada high of that 1 minute candle tadi tu. Sehingga low of that candle. Okay, sampai sini. Jangan kenapa dia kecil. Okay, kita kena besarkan sedikit. Okay, alright. So, inilah candle 5 minit yang terbentuk dari gabungan candle 1 minit. Alright. So, bagaimana candle yang berikutnya? Candle berikutnya kita copy lah. Bukan copy, maksudnya kita buatlah candle yang 5 minit, 1 minit. Candle 1 minit yang 5 minit berikutnya ya. Candle 1 minit untuk tempoh masa 5 minit berikutnya untuk buat candlestick kedua. Dalam time frame 5 minit. Okay, anda kena berlatih ni. Okay, kena berlatih. Ini untuk bearish candle. Ini untuk bullish candle. Okay, bullish candle. Kalau bearish candle pula, dia punya konsepnya tetap sama. Setelah saya besarkan ni, kita buat. Okay, right, silap. Okay, saya tak nak ambil masa banyak untuk explain ni. Saya pun dah 15 minit. Tapi anda kena gunakan informasi yang saya guna ni dan buat sendiri. Anda buat candle macam-macam bentuk lah, tak kisahlah bentuk apa. Anda ambil random 5 minit macam mana naik, nak buat tinggi, nak buat high low kan, nak buat bentuk candle. Dan anda konsep dia tetap sama. Tandakan highest of that range candle, lowest of that range, lower punya candle. Lepas tu open dan close. Candle pertama mesti dia punya open, candle terakhir dia mesti punya close. Okay, kadang-kadang ada juga yang bentuk dia di mana macam ni open dekat atas, close kat bawah. So, bila open dekat atas, close kat bawah, dia akan jadi color ni, dia akan jadi warna merah. Kena dia akan jadi warna merah. Bila open dekat atas. Sekejap ya. Bila open dekat atas, close kat bawah, body dia akan jadi warna merah. Okay, itu kena penting. Alright. So, saya harap anda faham macam mana pembentukan 1 minit. Pembentukan candle 1 minit akan mempengaruhi candle 5 minit. Sebab saya nak explain lepas ni bagaimana candlestick algo membuat membuat signal di dalam 1 minit dan bagaimana dia akan mempengaruhi signal dalam 5 minit. Okey, sebab tu kadang-kadang kita akan dapat, or most of the time kita akan dapat berlainan
selling signal, berlainan signal. Sebab apa? Dan algo dalam 1 minit menggunakan structure dalam 1 minit punya time frame. So dia akan jumpa high and low, broken register, broken support, semua dalam 1 minit. So signal dia berasaskan dalam 1 minit. Dalam time frame 5 minit, structure 5 minit. Algo akan guna structure 5 minit untuk membuat signal. So structure lain-lain, macam saya cakap tadi lah, dalam 5 minit ada sikit candle. Dalam time frame 1 minit ada banyak candle. So structure dalam 1 minit lebih detail, lebih discrete, lebih banyak micro structure, di mana lebih banyak signal boleh terbentuk berbanding time frame 5 minit. So bila anda gunakan MTech Analytic Indicator, kalau anda nampak 5 minit time frame ada signal buy, tapi dalam time frame 1 minit anda nampak sell, anda tak boleh kata kenapa berlainan signal? Sebab structure lain-lain. Kawan tu di dalam candle 1 minit dah bergerak beberapa swing. Of course, signal dia akan generate lain-lain. Tapi ada time di mana dia mendapat signal yang sama. Contohnya time frame 5 minit dapat buy, time frame 1 minit dapat buy juga. Sebab apa? Structure pada masa itu synchronize. Kita panggil synchronized structure, di mana time frame membuat swing upswing, dan time frame 1 minute membuat upswing. So bila upswing kedua-duanya detected by algo akan generate buy signal dalam kedua-dua time frame, iaitu 5 minit dan 1 minit. Tapi kalau pada ketika di mana algo detect bullish setup dalam 5 minit, tetapi sebenarnya sudah berlaku retracement di dalam 1 minit, maka akan keluar sell signal di dalam time frame 1 minute. Okey, ini kena faham. So anda jangan cuba relatekan different time frame untuk dapat signal yang sama. Itu adalah totally salah. Sebab apa? Kefahaman market structure itu pun dah salah. Sebab anda cuba samakan market structure 1 minute dengan 5 minute. Sebab saya kata tadi, 5 minit punya structure terbentuk daripada 1 minit, dan 1 minit mempunyai lagi banyak micro structure, dan micro structure inilah yang akan menyebabkan dia lebih banyak signal daripada 5 minit. Okay, so anda kena faham daripada market structure perspektif. Sebab itu yang akan mendefinisikan anda boleh pilih time frame nanti nak trade. Contoh bila anda nampak 5 minit very choppy, 5 minit punya candlestick 5 minit punya candlestick, dia punya candlestick kalau kita buat kan macam ni, body kecil tetapi dia punya wick panjang macam ni, right? Lepas tu keluar lagi body kecil lagi, dia keluar lagi candle body yang kecil, lepas tu wick dia panjang macam ni, kan? Lepas tu dia keluar satu lagi body, lepas tu dia tiba jump gap down pula, dia keluar body panjang macam ni, tetapi dia punya upper wick masya-Allah tinggi, contohnya macam ni. Lepas tu keluar candle bullish pula kan. Ini market sideways lah contohnya ya, ataupun tak sideways pun tak apa. Contohnya dia ada trending menurun. Dia ada ni, ada katalah ada rejection sedikit, contohnya ada rejection, lepas tu body pula macam ni. Tiba-tiba ada rejection macam ni. Orang dah ingat dia nak reverse, tapi tak. Lepas tu sebenarnya apa yang jadi, dia keluar engulfing. Dia keluar engulfing macam ni. Okay, lepas tu dia keluar lagi body lebih kecil, tapi dalam masa yang sama dia keluar banyak tick yang tinggi. So anda nampak ya, kita boleh jelas dalam masa ni time frame 5 minit ni 5 minit punya time frame. Katalah saya nak cakap 5 minit punya time frame tadi. Bila kita nampak 5 minit punya time frame choppy ya, kita kena fikir cepat-cepat. Kalau time frame 5 minit banyak low wicks yang panjang-panjang ya, wick yang panjang-panjang ni, contohnya macam ni semua wick panjang-panjang dalam time frame 5 minit. Lepas tu body pula kecil-kecil, atau body ni tak nampak pattern ya. Dia very choppy lah macam ni market. Anda kena tahu dalam 1 minute mesti dia trending. Sebab apa? Ini candle tadi, kan kita cakap tadi, setiap candle 5 minit ni, contohnya candle ni 5 minit punya candle, dalam ni ada 5 kali 1 minit punya candle. So pergerakan untuk membuat upper wick ni adalah pergerakan 1 minit punya candle macam ni. Okay. So kita boleh nampak opportunity untuk small swing dalam masa 1 minit. Sebab itulah bila kita nampak choppy market dalam 5 minit, untuk kita dapat lebih jelas pergerakan, kita pergi kepada 1 minit. So instead of you trading dalam 5 minit punya time frame, you boleh trade dalam 1 minit punya time frame. Okay, ini perbezaannya. Okay, ini paling perbezaan ketara yang saya nak campaikan dalam video ni. Kalau market time frame 5 minit adalah choppy disebabkan kewujudan long
shadow, long upper shadow, long lower shadow ataupun dipanggil wicks. Bermaksud di dalam time frame 1 minit dia ada lebih trending. Okey, sebab apa? Microstructure untuk membentuk wicks ni wujud di dalam 1 minute. So dia boleh tunjukkan market yang ada trend, micro trend. Contoh macam ni kan, kenapa dia ada low upper wick panjang? Sebab apa? Microstructure-nya tengah downtrend. Ni kenapa dia panjang? Dia tengah downtrend. Dia tengah downswing lah. Downswing bukan downtrend. Ni tengah downswing. Yang ni pula dia tengah upswing. So bila kita tengok dalam 1 minute time frame, sebenarnya market ni kalau saya tengok dalam one frame, kita boleh nampak dia macam ni. Okay. So sangat jelas microstructure punya trend berbanding dengan 5 minit punya. Okey. Minta maaf, ini adalah agak cala-bala sikit lah, comot sikit lukisan. Tapi lepas ni kita akan pergi pada candlestick yang real, yang saya akan tunjuk side to side 1 minit dan 2 minit 1 minit dan 5 minit punya pergerakan candle. Okay, ini nak terangkan konsep. Ini semua nak terangkan konsep supaya anda boleh faham. Okey, terima kasih. Kita sambung lagi nanti untuk section berikutnya. Okey, baiklah. Sebelum kita pergi kepada real chart, okey, saya nak tunjukkan sedikit lagi konsep berkenaan structure dalam 1 minit yang membawa maksud ke dalam structure 5 minit. Okey, so sekarang apa yang anda lihat adalah time frame 5 minit ya. Di sebelah kiri adalah time frame 5 minit. So setiap candle ni adalah 5 minit, 5 minit, 5 minit, okey. So kita ada 15 minit ni. Tapi kita fokus pada candle 5 minit yang terakhir ni, iaitu lebih kurang macam bentuk inverted hammer ya. Kenapa? Sebab kita dapat T dia punya upper wick ataupun upper shadow dia lebih panjang, 2/3 daripada keseluruhan range daripada atas bawah. So maksudnya kita ada candle yang bullish. Sebab apa? Bullish in terms of body ya. Sebab apa? Close lebih tinggi daripada open. Tetapi dalam masa yang sama membawa maksud rejection. Membawa maksud price tak boleh close dekat dengan high. Selepas dia membuat high of the candle, lepas tu seller masuk, dia push the price down sampai kecil body candle tu, dia menjadi kecil ya. So bermaksud rejection sini kuat. Maksudnya candle ni walaupun dia bullish, tetapi dia mempunyai maksud selling pressure yang kuat. Dia punya selling pressure dia sangat kuat. Okay, so kalau selepas ni candle bentuk dia macam mana, jika selling pressure tersebut getting stronger, kita akan dapati terdapatnya retracement candle selepas ni. Okey, tapi saya tak nak fokus yang selepas candle selepas ni. Saya nak fokus apa yang berlaku di dalam candle 5 minit yang terakhir ni, yang satu ni. Okey, so bila kita magnify ya, bila kita convert dia kepada 1 minit time frame ya, maksudnya kita tengok dalam time frame ya. Contohnya 5 minit, kita buka time frame 5 minit, 1 minit, kita dapati pergerakan candle tu sebenarnya dah menunjukkan retracement di dalam 1 minute. Sebab apa? Pada 2 candle pertama kita nampak bullish movement. Selepas tu pada candle ketiga, keempat dan kelima, kita dapati structure membuat lower low dan juga lower high. So membawa maksud ini adalah retracement ataupun correction. Dan jika market keep on continue, kita boleh dapati dia membuat reversal dan automatically sini menjadi pivot, iaitu pivot high. Dan market jika makin jatuh lagi dan jatuh ya, dan jatuh, dan akan terbentuklah bearish candle dan terbentuklah downswing dalam market structure 1 minute. Tapi jika terdapatnya reversal, dan reversal ni pula berlaku satu candle bullish, yang series of bullish candle ya, dia akan translate kepada bullish candle dalam 5 minit. Bermaksud upper wick ni upper wick yang panjang ni membawa maksud correction sekejap saja di dalam time frame 1 minute. Mungkin lepas ni dia akan naik semula dan you dapat candle warna hijau semula di sini ya. Candle hijau. Alright. Itu maksudnya. So sebab itulah saya kata, kalau dalam time 5 minit tak ada signal buy, contohnya kita dah tengok tadi ni sekarang tak ada signal kan. Katakanlah candle signal buy ada dekat bawah ni tadi. Contohnya dia break structure pivot high kat sini, keluar buy high. Betul tak? Alright. So kita dapati ada bullish movement lah. Lepas tu kita masuk Q order. So kena order kita pada candle kedua atau ketiga. Tapi dalam masa yang sama candle tersebut membuat rejection. Okay, walaupun dalam 5 minit dah keluar signal buy high, tetapi pada signal kedua ke ketiga terdapatnya bearish rejection ataupun selling pressure. Contohnya candle ketiga still candle hijau tapi ada selling pressure yang tinggi. Okay, so maksudnya di sini, kalau sini candle warna hijau ya, saya nak ulang, sini candle hijau. Walaupun candle dia membuat higher low, tapi ada rejection dekat sini. So membawa maksud dia naik dengan selling pressure yang kuat lah. Tapi
dominasinya masih lagi buyer lah. Dan saya nak cakap, bila buy H ataupun signal buy keluar di time 5 minit, maksudnya algo ataupun user masih kekal dalam position buy, betul tak? Sebab kita tak ada signal sell, hanya buy saja yang terakhir keluar. Tetapi kalau kita pindah ke time frame 1 minute, algo akan dapat detect market structure yang bearish. Sebab bearish, katalah ada bearish kat sini kan. Lepas tu kat sini pula dia akan keluar sell. Saya guna color lain pula. Dia akan keluar sell high. Right? So user jadi confused. Tadi dalam 5 minit signal masih lagi buy H. Sebab apa? Candle buat pergerakan higher high ataupun higher low. Tapi dalam market structure 1 minute terdapatnya bearish candle dan algo dapat detect rejection daripada resistance. Sebab tu dia keluarkan sell high. Okay, sebab itulah saya cakap tadi dalam video awal ni tadi, saya kata structure dalam 1 minit lain. So signalnya akan jadi lain. Structure dalam 5 minit lain. So signal dalam 5 minit jadi lain. Okay, so signal dalam time frame yang berlainan terhasil secara berlainan kerana market structure-nya berlainan. Dan katakanlah ada market dah start buat reversal naik upside, dan ketika pada itu keluar buy signal. Dan mungkin pada ini algo pun detect buy juga. Itu dipanggil confluence in terms of structure. So kita ada synchronize. Alright, so saya harap anda faham ni. Kalau tak faham boleh rewind video, dan saya buatkan lagi satu diagram untuk anda senang faham, iaitu bagaimana kita berubahnya daripada satu market structure kepada market structure yang lain ya. Contohnya saya nak anda fokus market structure 5 minit dulu ya. 5 minit punya market structure. Alright, okay, ni anda dapat 5 minit market structure. Okay, right. Okay, so bayangkan ni sebelah kiri ni 5 minit punya market structure, iaitu dalam time frame 5 minit. Apa yang kita dapat lihat daripada structure macam ni? Right, kita dapati bahawa price action with long shadows. Kita ada long shadow ya. Right. Small body small body and long body intermittently. Betul, ada long body satu. And then normally observe in sideways markets and no clear trend. Right. Kita dapati sideways, lepas tu ada satu boost price hike sebab ada 1-2 candle yang bullish. Right, kita nampak ni lah 5 minit. So kalau kita masuk dekat sini, katalah kita ada signal buy kat sini, ataupun sini ada signal sell. Ada signal sell. Lepas tu bila kita masuk, price buat lower low, tapi lepas tu dia reverse kena anda punya stop loss. Kena SL kat atas. Okay, sebab market terlalu choppy dan sideways. You masuk ketika sideways, dan apabila market burst sedikit, you kena SL. Ataupun kalau trade-nya dia burst ke bawah, anda dapat profit lah. Sebab apa? Anda sell, dia burst ke bawah, dia breakout ke bawah, dan anda dapat profit. Kalau dia breakout opposite, anda akan dapat stop loss. So kita tak nampak clear trend. So it's very challenging untuk buat profit kalau market dalam sideways. Alright, dalam sideways dan dalam 5 minit contohnya, anda jumpa 5 minit tu dalam keadaan sideways. Tetapi sebenarnya dalam keadaan sideways ni, kalau anda pergi kepada time frame 1 minute ya, anda akan dapati ada clear trend. Contohnya ni macam ni ya. Dalam ni ada 5 minit, ni saya expand dia jadi 1 minit. So walaupun nampak sideways pada permulaan ni, sideways, tapi anda boleh nampak pergerakan tu makin lama higher low, low, ni low, higher low, higher low, low, higher low. So anda boleh nampak market is actually trending up dalam time frame 1 minit, structure 1 minit. Market structure 1 minit menunjukkan ada trending daripada sideways, breakout, upside. Tetapi dalam market structure 5 minit, kita tak dapat, kita nak kata dia breakout, okey lah, boleh juga. Tapi hanya satu candle. Bayangkan dalam 5 minit, anda nak tahu ini dia breakout atau tidak, anda kena tunggu 5 minit baru kepastian. Oh, akhirnya dia breakout. Betul, anda masuk kat sini, katalah ada breakout, maksudnya masuk kata buy, betul market retrace. Sebab apa? Market sudah trending up lama dalam time frame 5 minit. Dan pada ketika dia nak retrace, anda baru nak masuk buy dekat 5 minit. Kalau retracement ni pendek saja, dalam 1 minit dia pendek, lepas tu dia naik balik semula lebih tinggi, dan you punya buy ni okey. Sebab apa? Dia retrace sikit, lepas tu dia naik. Alright, itu perbezaan yang saya nak tunjukkan. Bagaimana trending adalah lebih jelas dalam 1 minit apabila market 5 minit dalam keadaan sideways ataupun trendingnya masih tak clear lagi. Mungkin lepas ni dia trending up dalam 5 minit, tetapi sekarang dalam permulaan, so kita tak dapat jelas lagi. Tapi kalau kita zoom in dalam time frame 1 minute,
kita sebenarnya dah dapat hint awal bahawa market structure is getting stronger into breaking higher and higher price. Okay. Alright, so harap boleh faham. So kita kaitkan bagaimana signal terjadi. Contohnya signal dalam 5 minit buy, signal dalam 1 minit mungkin buy, mungkin sell, dan mungkin lebih banyak signal daripada 5 minit. Okay. So saya buat lagi satu diagram ni kalau anda fokus, ya. Sama juga structure macam tadi, kita ada 5 minit structure dan kita ada 1 minit structure. So katakanlah dalam 1 minit ni, dalam 5 minit ni market sideways, selepas tu ada breakout candle kan. Breakout candle ni dia break pivot high ataupun resistance kat sini ataupun consolidation punya upper line. Lepas tu algo detect, ada pemecahan resistance ni. So kita buy on high, maksudnya buy on resistance break, keluar signal. Alright. Tetapi kalau anda tengok dalam zoom dalam 1 minute, kemungkinan besar dah signal sell, dah signal buy dekat sini. Tapi dalam 5 minit tak nampak. Tapi dalam 1 minit punya structure dah nampak buy. Kemudian bila buy kat sini, yang ni boleh dikatakan synchronize dengan yang ni sebab dia buy sama. Tapi bayangkan kalau ada signal sell kat atas ni, sebab apa market dah stretch lama kan. Kat sini anda buy dalam 5 minit punya time frame, anda hold buy position. Tapi anda tengok dalam 1 minit, dah muncul signal sell lah. Tapi 5 minit dah keluar buy. Tapi sell signal dah keluar dalam 1 minit. So macam mana? Ini dinamakan different in market structure. Sebab apa? Dalam 5 minit, algo masih tak dapat lagi detect candlestick turun-menurun. Turun daripada. So dia tak boleh exit dan dia tak boleh keluar signal sell. Dia hold position buy. Tapi dalam 1 minute structure yang lebih halus, algo dapat detect micro structure yang bearish. Sebab tu dia keluar sell. Dan seperti saya cakap tadi, kalau sell ni pendek saja, just retracement saja sebelum dia sambung sebelum naik atas, maka buy anda masih lagi valid dalam 5 minit time frame dan boleh hold. Tapi kalau siapa yang sell dalam 1 hour, dalam 1 minute, anda mungkin dah kena cut loss ataupun cut profit short saja. Sebab apa? Sell ni tak boleh bagi profit tick yang banyak. Sebab apa? Sell ni hanya scalping ataupun retracement saja. Sebab apa? Market sebenarnya nak breakout uptrend. Sebab itulah dalam 1 minit kita pakai regression channel supaya bila price action follow regression channel uptrend, dia akan fokus buy saja, dan dia tak akan dia tak akan bagi signal sell ketika market masih lagi dalam regression channel uptrend. Alright. Itu bab regression. Saya nak anda tengok penggunaan regression channel ya di dalam di dalam MTech Analytic FCPO indicator. Okey, kat situ saya ada tunjuk macam mana signal terbentuk di dalam regression channel. Itu lagi detail lah. Alright. So saya harap anda faham dah konsep perbezaan market structure antara 5 minit dan 1 minit, dan kenapa signal boleh wujud signal berlainan boleh wujud. Okey, walaupun anda tengok pada time frame yang pada masa waktu yang sama, anda dapati berlainan signal. Contoh, pada ketika 5 minit anda dapat buy signal, yang masih last signal adalah buy signal. Tapi dalam market structure 1 minute, anda dapat last signal adalah sell signal. Sebab apa? Market structure lain-lain. Itu jawapan yang saya ada. Dan dibuktikan dengan diagram price action. Sebab apa? Signal berasal daripada price action dan juga pivot interactions. Okey, adalah dia punya algo tu yang saya tak boleh jelas secara keseluruhan, tapi cukup dia punya fundamental core adalah mengenai price action. Alright. Okey, baiklah. Sekarang saya nak tunjukkan real chart FCPO ya. Ni dalam FCPO continuous chart. Sebelah kiri saya adalah 5 minit time frame dan sebelah kanan adalah time frame 1 minit. Okey, sekarang ni saya dah setkan sebagai supaya synchronize ya. Maksudnya cursor saya bergerak pada pada date dan hari yang sama dalam time frame 5 minit. Kalau anda boleh lihat di sebelah kanan saya dalam chart 1 minit pun akan menunjukkan timing yang sama. So kalau saya lukis kotak dalam 5 minit time frame, okey, kotaknya akan terbentuk juga dalam 5 minit time frame. Kejap ya, saya ulang balik. Kalau saya lukis kotak dalam time frame 5 minit di sini, maka akan tunjukkan kotak yang sama dalam time frame 1 minit. So kita tahu kat mana structure yang kita ceritakan. Okey, contoh ni dalam time frame 5 minit ada market yang sedang membuat pattern downswing. Alright, kemudian dia reverse. Selepas dia reverse, dia break previous punya high kan, contohnya.
then dia break dan dia break higher. Okey. So kalau kita tengok kan dalam market structure macam ni, katakanlah algo dapat algo dapat detect pemecahan resistance. So dia keluar signal buy kat sini ya, gunakan signal buy. Alright. So bila keluar dalam buy dekat sini dan kita queue order dekat somewhere around ni, dan katalah order kita kena pada penghujung candle 2, candle nombor 2 atau candle nombor 3. Kena kita punya user entry point kat sini. Lepas tu kita pun masuk dalam position buy. Lepas tu market gerak, dah dapat buat ticks contohnya kan. Contohnya kita lepas kita buy tadi, kita dapat buat ticks kat sini, kita masuk, kita dapat dah buat lebih kurang 35 ticks kan. Contohnya 35 tick, 34 tick. Ni besar ni. Tapi tak apa. Alright. Then lepas tu anda kata, okey lah, saya nak hold lah. Tapi lepas hold, anda nampak ada satu bearish candle. Bearish candle, sorry, saya terpadam semua. Ada bearish candle dekat sini dah muncul kan. Yang ni, yang nombor 2 ni. Lepas dia buat 3-4 tick tu keluar bearish candle. Okey. So, anda kata, saya nak hold ke nak exit? Anda kata, okey lah, boleh hold sebab apa, saya dah masuk kat bawah ni. So, mungkin dia retracement saja. Alright. Tapi lepas tu anda tengok pula market structure time frame 1 minute. Tiba-tiba algo dapat detect. Lepas dia dapat detect structure ni, dia keluarkan signal sell. Alright. Dalam time frame, dia keluarkan signal sell. Alright. Okey. So, di sini anda akan dapat berarti bahawa dalam time frame 5 minit, tadi tak ada lagi signal sell ni, tak ada. Alright. Tapi dalam 1 minute je ada. Okay, ni ajak saya ada gini. Sebab ni saya buat synchronize punya drawing. Sekejap saya ulang balik. Alright, saya nak matikan kat sini. Okay, supaya okay. Alright. Okay, saya matikan synchronize drawing. Okay. So tadi saya cakap tadi 5 minit, dalam 5 minit ada signal buy muncul kat sini kan. Sebab apa? Dia pecah structure resistance. So dia keluar buy, anda masuk pada candle kedua atau ketiga dan anda dapat profit sampai atas ni. Lepas tu keluar signal keluar candle bearish. So anda kata okey, tak apa, boleh hold. Sebab apa? Algo pun tak kasih exit dan dia suruh maintain dalam position. Tapi anda rasa perasan ingin tahu, anda buka lah dalam market structure time frame 1 minute. Okey, tiba-tiba anda nampak ada signal sell kat sini. Okey, ada signal sell. Lepas tu anda tertanya, kenapa dalam masa time frame 5 minit yang ni dia keluar buy dan algo tak kasih keluar apa-apa pun, dia suruh maintain buy. Tapi dalam market structure 1 minute dah keluar signal sell. Okey, ini anda jangan confuse. Sebab saya cakap tadi, market structure sudah lain. Market structure dalam 1 minute dia lebih discreet, lebih detail. So dia dapat lagi banyak confluence untuk market tu jadi bearish. Sebab apa? Dia lagi banyak candle kan. Alright, so dia buat decision untuk sell kat sini. Tapi dalam 5 minit dia masih lagi buy. So apabila keadaan wujudnya macam ni, kita ada dua fikir kena benda. Kita kena fikir dua benda. Sekiranya retracement ni adalah berbentuk macam temporary saja, right? Okay. Dan selepas tu dia reverse balik atas, maksudnya dalam buy dalam 5 minit adalah valid, anda boleh hold. Tapi kalau dalam retracement dia very deep, dia going, lepas dia buat high, dia buat lower high, lower low, bermaksud signal sell ni adalah lebih valid dan anda kena start exit dekat sini. Alright. So sebab itulah pada saya, kalau anda trade guna algo, anda kena monitor position mana yang anda entry. Contohnya anda entry buy di dalam 5 minit dan tunggu saja exit keluar dalam 5 minit. Itu standard SOP pertama. Dan SOP kedua, katakanlah anda nampak ni dah ada bearish candle dalam 5 minit tapi signal tak keluar lagi untuk exit. Then pada ketika itulah anda kena pergi jenguk sekejap ke dalam time frame 1 minute, tengok apakah structure yang mungkin sudah terbentuk, yang mungkin memberi signal awal ataupun an early hint petanda-petanda awal bahawa actually market structure bearish ni actually nak jadi kuat, especially kalau ada sell signal. Okay. So anda boleh buat decision, okay, saya kena exit dalam time frame 5 minit tadi. Sebab apa? Lower time frame dah mengatakan structure bearish semakin lama semakin kuat. Sebab itulah saya cakap tadi ada awal dalam video, kalau kita trade satu time frame, kita kena guna satu time frame lower untuk mendapatkan maklumat yang lebih awal berkenaan pergerakan 1 minit, pergerakan yang lebih awal. So kalau kita trade dalam 5 minit, kita punya time frame kita punya kawan adalah 1 minute. Kalau kita trade 30 minit, kita punya trend lower time frame adalah 15 minit ataupun 10 minit. Kalau anda trade stock
daily chart. Anda punya lower time frame adalah 4 hour ataupun 1 hour. Always ambil satu time frame lower than you punya entry time frame untuk mendapatkan early hint, petanda-petanda awal perubahan market structure. Sebab market structure akan berubah lebih awal dalam lower time frame dan kemudian dia akan manifested into higher time frame. Contohnya, sell structure, sell ataupun bearish market structure dalam 1 minit, sekiranya dia makin lama makin kuat, dia akan berjangkit kepada structure 5 minit. Alright. So itulah yang saya nak terangkan penggunaan chart. Anda boleh study ni, anda boleh buat side by side, anda check pergerakan 5 minit macam mana pergerakan 1 minit, dan pergerakan 1 minit macam mana dia retrace back to 5 minit. Menggunakan konsep yang saya dah ajar tadi, yang saya lukis-lukis banyak tadi. Gunakan konsep yang sama. So, insyaAllah supaya video ini bermanfaat untuk anda untuk memahami lagi interaksi antara dua time frame, iaitu 5 minit dan 1 minit. Kalau kita tak boleh trade dalam time frame 5 minit sebab 5 minit sideways, kita pindah kepada time frame 1 minit. Sebab apa? Walaupun katalah orang kata dia laju, katakan, tapi kita dah ada algo untuk bagi entry. So, kita tak perlu mengambil masa yang lama untuk buat decision. So, kelajuan membuat decision sama antara 1 minit dan 5 minit. Kalau anda trade manual, kemungkinan besar yes, time frame 1 minute memang laju. Sebab apa? Anda nak cari support resistance, nak cari price action candle, nak tengok RSI, nak tengok MACD, whatever decision yang nak tengok. So, you punya proses membuat decision tu lambat, tapi tak boleh kejar market structure yang bentuk dalam 1 minit. Sebab itulah anda terasa laju. Tapi kalau algo dah tolong buat analisis dalam time frame 1 minute, so kita relax. So kita boleh tengok market structure kedua-dua dengan serentak, 5 minit dan 1 minit. Dan fokus antara satu sama lain, ya. Okey, sebab itulah saya dalam proses pembikinan untuk membuat algo supaya dia decide which time frame dia nak trade. Maksudnya dia boleh tolong, dia boleh decide lah. Tapi itu next update lah, which is will not be very recent. Will not be very soon lah. Okey, sebab dia agak kompleks. Tapi apa yang saya ajarkan ni adalah anda boleh menggunakan dua time frame serentak untuk membuat market structure analysis. Okey. Saya harap video ini membantu dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.